Assalamualaikum, salam sejahtera saudara langsung dari Parlimen bersama saya Andy Reza Rohadian. Ini hari kedua minggu terakhir Dewan Negara bagi mesyuarat kedua penggal keempat Parlimen yang ke-14. Antara soalan-soalan yang akan dibangkitkan pada sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan hari ini adalah mengenai usaha yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan untuk memastikan murid yang tidak dapat mengikuti pembelajaran secara dalam talian menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira 3M. Juga berkaitan dengan perkara itu, soalan diajukan kepada Menteri Komunikasi dan Multimedia mengenai usaha yang akan dilaksanakan oleh kementerian bagi memastikan liputan internet atau capaian dapat dipertingkat bagi memastikan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun PDPR. Bercakap tentang akses kepada internet, soalan juga diajukan kepada Menteri Komunikasi dan Multimedia mengenai liputan rangkaian 4G di kawasan pedalaman di Sarawak dan usaha untuk memastikan harga capaian internet 4G adalah berpatutan terutamanya untuk golongan B40. Ada banyak lagi soalan yang akan dibangkitkan pada sidang Dewan Negara hari ini. Anda boleh mengikuti kesemua senarai soalan tersebut menerusi laman web Parlimen Malaysia di www.parlimen.gov.my. Mereka telah pun memuat naik kesemua senarai soalan yang akan dibangkitkan hari ini. Selesai saja waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan, Dewan akan diteruskan pula dengan menyambung sesi perbahasan rang undang-undang perbekalan 2022 ataupun bajet 2022. Anda bukan saja boleh menyaksikan kami di TV1 maupun saluran berita RTM, kami juga akan bersiaran di platform secara dalam talian, di aplikasi dan juga laman web RTM Klik. Terus bersama kami untuk mendapatkan liputan penuh sidang Dewan Negara. Kita ke Dewan Negara untuk terus saja mengikuti jawapan daripada menteri dan juga timbalan menteri yang berkaitan. Keputusan itu dibacakan kali yang kedua dan ketiganya di mesyuarat ini. Terima kasih. Baiklah. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Dijemput Yang Berhormat Datuk Bobby bin Swan. Datuk Seri Yang Ketua, soalan saya nombor 1. Silakan Menteri. Terima kasih Datuk Seri Yang Ketua. Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa berusaha untuk memastikan pendidikan murid, terutamanya dalam aspek literasi dan numerasi, diberi keutamaan. Kemahiran membaca, menulis dan mengira 3M merupakan aspek yang diberi penekanan dalam pendidikan murid di tahap 1 iaitu tahun 1, 2 dan 3. Untuk makluman ahli yang berhormat Senator, KPM melaksanakan program pemulihan khas untuk murid sekolah rendah yang menghadapi masalah menguasai kemahiran asas 3M. Guru pemulihan dengan kerjasama guru mata pelajaran bahasa Melayu dan matematik memberi bimbingan yang bersesuaian kepada murid sehingga mereka dapat menguasai kemahiran asas 3M. KPM juga memperkenalkan program literasi dan numerasi sekolah rendah untuk memastikan murid sekolah rendah menguasai sekurang-kurangnya tahap minimum iaitu tahap penguasaan 3 dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan matematik. Pelaksanaan program ini adalah sebagai sokongan pengajaran dan pembelajaran PDP yang menyeluruh untuk membantu memantapkan tahap penguasaan 3M. Bermula September 2021, KPM telah memperkenalkan program pemerkasaan pelaksanaan kurikulum atau KPM Perkasaku. Satu daripada aspek yang diberi penekanan dalam program ini ialah pemugaran literasi dan numerasi. Penekanan juga diberikan kepada penglibatan ibu bapa dalam menyokong pelaksanaan PDP. Program ini dirangka bagi memastikan murid menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi melalui PDP secara bersemuka atau pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR yang bersesuaian dengan tahap keupayaan murid untuk mengikuti pembelajaran seterusnya. Pada masa ini, murid tahap 1 yang telah dikenal pasti dibekalkan dengan modul asas literasi dan modul asas numerasi bagi mempertingkatkan penguasaan 3M mereka. Untuk makluman ahli yang berhormat Senator, KPM menyedari bahawa sesi persekolahan secara bersemuka untuk tahun 2020 dan 2021 tidak dapat dilaksanakan seperti mana kebiasaan. Justru, KPM telah membuat ketetapan untuk melanjutkan sesi persekolahan tahun 2021 sehingga bulan Februari 2022. Pelanjutan ini bagi membolehkan pihak sekolah merancang dan melaksanakan aktiviti pemulihan
pengukuhan dan pengayaan secara intensif bagi meningkatkan kesediaan murid untuk mengikuti peringkat persekolahan berikutnya. Berkaitan pemantauan, pentaksiran bilik darjah atau PBD dilaksanakan bagi mengumpul data perkembangan pembelajaran murid yang direkodkan dari semasa ke semasa. Data tersebut dapat digunakan oleh guru untuk mengenal pasti intervensi yang sesuai bagi meningkatkan tahap penguasaan 3M murid. KPM yakin langkah strategik yang dilaksanakan ini dapat memastikan murid menguasai kemahiran 3M dengan lebih baik. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Muhammad Razi bin Muhammad Jidin. Ada soalan tambahan? Soalan tambahan, Silakan. Yang di-Ketua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang lengkap. Tapi ada satu soalan, mohon penjelasan Yang Berhormat Menteri, apakah tindakan pihak kementerian khusus dalam menangani masalah internet di kawasan luar bandar seperti Sabah dan Sarawak yang masih jauh ketinggalan menerima saluran internet jalur lebar 5G, dan adakah bantuan seperti pemberian tablet ataupun laptop bagi memastikan anak-anak yang kurang berkemampuan dapat dibantu dengan sebaik mungkin? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Seperti mana Yang Berhormat sebut, kita sedar antara kekangan utama di kawasan luar bandar khususnya adalah dalam konteks hubungan internet, ya, dan juga bekalan peranti. Dalam konteks ini, selain daripada program cerdik yang telah diumumkan oleh Kementerian Keuangan dalam belanjawan tahun lepas yang telah dilaksanakan sepenuhnya 150,000 buah peranti ke sekolah-sekolah yang terpilih di seluruh negara, pihak kementerian melalui Yayasan Didik Negara melaksanakan usaha sama dan kerjasama dengan pelbagai pihak badan korporat dan pihak swasta untuk membolehkan sekiranya ada bantuan-bantuan yang ingin diagihkan oleh pihak swasta, kita akan bantu dan agihkan. Dan baru-baru ini sebanyak 4,000 buah peranti kita bekerjasama dengan Yayasan Ion Malaysia untuk diagihkan di sekolah-sekolah terpilih di seluruh negara termasuklah di kawasan luar bandar. Terima kasih. Soalan lain? Soalan tambahan. Yang Berhormat Menteri, boleh tak menyatakan jumlah murid yang gagal menguasai 3M ni dan apakah usaha pemulihan yang dilaksanakan bagi mengatasi masalah ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya akan berikan jawapan spesifik yang 3M ni secara bertulis, ya, kerana kita di peringkat akhir untuk membuat penilaian selepas sekolah ditutup. Sekolah baru tutup minggu lepas. Jadi sebelum masa PDPPR dilaksanakan itu, kita tak dapat bersemuka. Jadi finally kita dapat bersemuka, dan yang mana itu kita update data-data terbaru kita. InsyaAllah kita akan sampaikan tentang jumlah ini secara bertulis. Namun begitu, berkaitan dengan apakah pendekatan yang dibuat oleh pihak kementerian, seperti mana saya sebut tadi, pendekatan berkaitan dengan pemulihan yang kita laksanakan pertama, yang kedua juga melalui program pengukuhan literasi yang kita laksanakan, dan bulan September tahun lepas kita perkenalkan KPM Perkasaku. Ini merupakan program khusus. Kita buat modul khusus untuk membantu murid-murid yang ketinggalan. Pada waktu itu, modul ini dirangka supaya kalau buat di rumah pun melalui PDPR kita ada panduan untuk ibu bapa membantu anak-anak mereka. Dan kita juga buka sesi sekolah ini kita lanjutkan sehingga bulan Mac tahun hadapan, supaya bulan Januari dan Februari ini dapat kita gunakan untuk mengukuhkan lagi tahap penguasaan mereka. Jadi kita ingin melihat supaya khususnya murid di tahap 1 ini, tahun 1, tahun 2, tahun 3 ini, sebelum dia meningkat ke tahun berikutnya, mereka mempunyai tahap penguasaan yang baik dalam konteks literasi dan numerasi. Terima kasih. Silakan. Padiana. Ini saya ada satu soalan bersangkut paut dengan Sarawak. Baru-baru ini dalam pilihan raya Sarawak, SPR membenarkan 64 DUN berkempen secara fizikal daripada 82 DUN. Jadi sudah jelas dan nyata yang 64 DUN ni maksudnya tak ada coverage internet. Jadi bagaimana murid-murid di kawasan 64 DUN ini menjalani PDPR mereka? Dan apakah langkah kerajaan mengatasi masalah ini dengan kadar segera? Kalau saya rasa kita sudah berlalu selama 2 tahun. Jadi masalah ini tidak lagi selesai. Terima kasih. Berkaitan dengan liputan internet di kawasan luar bandar, pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia sedang berusaha gigih untuk memastikan program jendela itu dapat dilaksanakan secepat mungkin. Dan berkaitan dengan PDPR di rumah,
sewaktu ataupun dalam keadaan tidak ada akses kepada internet ini, sebenarnya perkara ini kita telah kena pasti daripada peringkat awal kita tetapkan pelaksanaan PDPR. Sebab itu sewaktu awal pelaksanaan PDPR kita sebut bahawa PDPR itu dilaksanakan mengikut kesesuaian guru dan murid kerana kita tahu ada kekangan. Namun begitu, dalam konteks murid yang tidak mempunyai akses kepada peranti dan juga internet, guru-guru ada menyediakan modul-modul tertentu untuk membolehkan murid ini melaksanakannya dan menghantar balik pada guru-guru. Dan apabila saya turun ke kawasan pendalaman pun itulah yang dilaksanakan. Ya, guru-guru cukup komited dan murid-murid juga cukup komited untuk menyiapkan tugasan yang diberikan dalam bentuk modul. Jadi hubungan antara guru dan murid itu tidak terputus walaupun tidak ada akses kerana mereka boleh mendapatkan modul itu di sekolah kemudian menghantarnya balik di sekolah. Terima kasih. Satu lagi. Silakan. Terima kasih Datuk Seri Timbalan Yang Dipertua. Soalan saya Yang Berhormat Menteri. Yep. Okey, ini dalam soalan ni sekolah tahap 1 sekolah. Sekarang ni boleh tak Dewan ini diberitahu di Sabah berapa, di Sarawak berapa, di Semenanjung berapa sekolah-sekolah menengah. Itu dah tahap 2. Yang belum lagi ada internet di sekolah-sekolah tersebut. Boleh tahu lebih kurang lah di Sabah berapa, Sarawak berapa, Semenanjung. At least menggambarkan hala tuju pendidikan negara-negara kita tentang penggunaan internet. Yang belum ada internet lagi. Okey, Sabah, Sarawak. Secara umumnya hampir semua sekolah di seluruh negara dah ada. Cuma tahap akses itu ada yang signalnya kuat, ada signal yang lemah. Namun apabila bercakap tentang hubungan internet di sekolah memang telah ada. Cuma kita dapati ada sekolah-sekolah walaupun ada kadang-kadang signalnya terlalu lemah disebabkan oleh liputan di kawasan sekitar itu adalah agak lemah. Untuk kawasan-kawasan yang tidak mempunyai liputan biasa kita gunakan VSAT yang melalui satelit untuk sekolah-sekolah tersebut. Jadi secara umumnya hampir semua sekolah di seluruh negara telah mempunyai akses pada internet. Namun begitu pihak kementerian sedang bekerjasama dengan mampu untuk mengukuhkan lagi internet di sekolah, terutamanya mewujudkan lebih banyak hotspot dalam kawasan sekolah. Sebelum ini hotspotnya adalah di kawasan pejabat sekolah, bilik guru, kalau ada pun di pusat sumber. Namun kita sedang berusaha untuk meningkatkan lagi hotspot dalam kawasan sekolah supaya murid-murid dapat menggunakan kemudahan internet ini secara lebih meluas. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Datuk Isa bin Abdul Hamid. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan saya nombor 2. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Hormat Datuk Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Datuk Isa. Tuan Dipertua, untuk makluman Yang Berhormat Senator Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya iaitu MOTEK sentiasa berusaha dan melaksanakan pelbagai inisiatif ke arah pembangunan dan pemerkasaan industri batik negara. Selain itu, promosi, publicity serta galakan penggunaan produk batik Malaysia di kalangan keluarga Malaysia yang berbilang kaum turut dilaksanakan, terutamanya menerusi Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia ataupun Kraftangan Malaysia, salah sebuah agensi di bawah seliaan MOTEK. Pada tahun 2009, bilangan usahawan kraft batik yang berdaftar ialah seramai 120 orang. Pada ketika itu, nilai jualan usahawan kraft terbabit adalah sebanyak 30.9 juta ringgit. Sedekad kemudian, bilangan usahawan kraft batik telah meningkat kepada seramai 700 orang. Nilai jualan pada tahun 2019 itu juga adalah sebanyak 176.4 juta ringgit. Industri batik ini terus menunjukkan perkembangan yang positif dengan jumlah usahawan batik sehingga 31 Oktober 2021 meningkat kepada 775 orang. Sepanjang tempoh 2016 hingga 2020, dagangan ekspor batik Malaysia oleh pengusaha kraft yang berdaftar adalah sebanyak 6.7 juta ringgit. Manakala bagi dagangan ekspor batik Malaysia pada tahun ini sehingga 31 Oktober 2021 yang lalu, nilai yang dicatatkan adalah sebanyak RM289,000.
Nilai yang agak rendah ini adalah dijangka ekoran penularan COVID-19 di seluruh dunia yang bukan saja memberi impak kepada penutupan sempadan, malah turut mempengaruhi ekonomi global. Walau bagaimanapun, jumlah dagangan ekspor batik Malaysia dijangka akan kembali pulih selepas sektor ekonomi dibuka sepenuhnya, yang memberi kelebihan kepada usahawan batik untuk memasar dan mempromosikan produk mereka. Kalau kita lihat Yang Berhormat Datuk Ketua, kita lihat perbandingan dari domestik dan juga antarabangsa ini, memang jualan domestik ini ada lebih tinggi, 839,652,187 ringgit 64 sen berbanding dengan 7,097,333.43 ringgit itu untuk antarabangsa. Ada sebab-sebab tertentu mungkin yang menyebabkan ianya perbezaannya agak jauh. Ini adalah untuk seluruh 2016 sehingga 2021. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Tuan Ketua. Saya ingin bertanya soalan tambahan. Apakah usaha-usaha kraftangan dalam meningkatkan inovasi bagi kaedah penghasilan batik supaya batik kita lebih diterima di luar negara dan negara-negara maju? Sebab kita melihat bahawa penghasilan batik perlu ke arah yang mesra alam. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Sebelum kita pergi ke arah inovasi, kita perlu ada juga kita punya R&D dengan izin, di mana kraftangan memberi bimbingan dan dari aspek pengeluaran produk dengan memfokuskan kepada peningkatan kemahiran teknikal untuk meningkatkan kapasiti pengeluaran dan kualiti produk. Ini dilaksanakan melalui inisiatif program kemahiran dan peningkatan kemahiran. Saya menjurus kepada soalan tadi lebih menyentuh mengenai inovasi, di mana kalau dari segi ciri-ciri inovasi kita di sini, kita melihat kepada keadaan suasana di satu-satu tempat. Misalnya kita telah melahirkan satu produk cara untuk membuat batik melalui tanah liat. Itu kerana tempat-tempat tertentu itu mempunyai tanah liat untuk membantu pembatik-pembatik atau pengusaha batik tempatan. Kita juga ada linut. Itu dilahirkan daripada tempat yang mempunyai banyak linut. Ini salah satu tempatnya lah di Mukah, Sarawak, kerana mereka banyak sumber linut tersebut. Jadi ini adalah di antara yang kita dapat fikir sekarang ini, di mana ianya lebih mesra alam. Jadi Yang Berhormat, saya terima kasih kerana ini memberi peluang kepada yang lain juga mengenali apakah peluang kita untuk memberi cara baru untuk membuat batik. Dia malah ada eco-print, Yang Berhormat. Eco-print, saya minta izin saya bagi segi masa sikit. Saya pergi ke satu tempat yang begitu jauh pada lamannya, di Sarawak, Bak Kelalan. Mereka tidak ada sumber lain tetapi tanaman. Mereka mengambil tanaman itu digunakan sebagai salah satu daripada sumber untuk menjadikan batik, kerana mereka tidak pernah buat batik di situ. Jadi itu juga merupakan satu inovasi untuk melahirkan usahawan batik di tempat-tempat yang terpencil. Terima kasih. Soalan tambahan. Razali. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Pertamanya saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri kerana memberi peluang kepada pengusaha batik, di mana hari Khamis kita pakai baju batik di Parlimen. Persoalan saya hanya satu saja, berkenaan dengan persaingan harga di antara batik tempatan dengan batik luar negara. Kalau sebut batik mesti datang daripada Terengganu dan Kelantan. Jadi sekarang batik daripada luar seperti India, Pakistan berlambak masuk ke Malaysia. Jadi persaingan harga itu sangat ketara. Batik luar murah, batik tempatan mahal. Apakah kaedah ataupun perancangan pihak kerajaan untuk menjaga batik negara kita ni digunakan di negara kita sebelum kita nak ekspor? Terima persaingan kasih. tadi.
Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Ketua. Sebenarnya saya juga mencari-cari alasan bagaimana kenapa ia menjadi begitu. Tapi kita melihat dari segi bahan yang digunakan dan bahan kita bersaing dari segi bahan dan juga kita punya labor dengan izin ya. Kerana kita menggunakan secara lebih melukis dengan tangan. Ianya agak lambat dan ia melibatkan orang-orang yang terutama sekali orang kampung, malah OKU juga terlibat. Jadi kita nak memberi peluang kepada mereka ini, maka inilah kalau beza kita dengan yang lain daripada luar negara, mereka lebih kepada menggunakan mesin. Jadi itu perbezaan kita. Kita ada juga menggunakan mesin, tetapi untuk kita di sini kita lebih menggalakkan terutama sekali orang kampung untuk menghasilkan batik itu dengan menggunakan kerja tangan sendiri. Malah kalau kita lihat dari segi corak kita bezanya dengan negara lain juga, kita banyak menggunakan fauna, banyak menggunakan flora untuk melahirkan corak-corak yang berbeza daripada negara lain. Misalnya kalau Indonesia, kalau kita lihat mereka banyak melahirkan yang lebih lebih dari segi dia punya mungkin ada unsur keagamaan lah. Dan selain daripada itu juga kita juga melihat daripada sumber kain-kain itu adalah daripada luar negara juga kita dapatkan untuk kita membuat batik kita. Maka ia ada kesan spesifik. Maksud saya tadi, batik daripada luar masuk ni tak ada ke kerajaan nak macam memberi syarat-syarat yang ketat ataupun nak halang ke apa? Saya sambung itu belum sampai ke situ. Terima kasih. Ini saya bawa di sini, ini dari segi perintah kastam, larangan mengenai import. Kita tidak membenarkan import untuk batik dari luar negara, tetapi itu hanya batik kalau dia ada kalau dari segi undang-undang ni ada kata orang lakuna dari segi undang-undang ni. Kalau dibawa batik yang sudah dijahit itu memang tak boleh, senang untuk dikawal, walaupun masih juga dari segi penguatkuasaannya mungkin ada kelemahan jugalah. Tetapi kalau ianya merupakan kain itu dah dilukis dengan digunakan yang gulung itu sebab ia tidak ada kod tertentu untuk kita nak mengawal itu batik ke tidak. Tapi ialah ini kita melihat kepada bagaimana kita nak menguatkan lagi memang itu dari segi kawalannya. Malah kita ada juga kalau batik Malaysia kita sendiri ada kita punya Malaysian Standard dengan izin kita Malaysian Standard, dan malah kita cuba melihat lagi dari sudut pandangan mereka stakeholders kita dengan izin pemegang taruh, Jadi kita ada juga konsultasi dengan mereka untuk kita menguatkan lagi dari segi penguatkuasaan ini. Namun begitu, Yang Berhormat sekalian yang berada di dalam Dewan ini, kita memang memerlukan maklum balas seperti ini bagi membolehkan kita mendapatkan lagi maklumat. Boleh mencelah sikit, Yang Berhormat. Tuan Dipertua boleh mencelahkan ini biar Menteri selesaikan dulu. Terima kasih. Saya rasa itu dah cukup menjawabnya. Tapi saya juga menggolong petang ni kalau ada nak bersedia dengan soalan-soalan yang lain, boleh juga. Terima kasih. Soalan tambahan yang Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Haja Nancy Sukri, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Seterusnya saya menjemput Datuk Kesawadas. Terima kasih Datuk Seri. Soalan saya nombor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Ketua Dewan dan juga banda saya Datuk Kesawadas untuk bertanya soalan hari ini berkenaan dengan Kementerian Pengajian Tinggi dalam konteks untuk memastikan pelajar-pelajar yang memerlukan bantuan keuangan sokongan khususnya selain daripada PTPTN dan sebagainya lah. Untuk makluman sidang yang berhormat dan sidang yang berhormat Dewan sekalian, KPT sebenarnya memang amat prihatin apakah terhadap kebajikan dan keperluan pelajar institusi pengajian tinggi terutamanya bagi pelajar golongan B40. Justru pelbagai usaha dan inisiatif seperti bantuan makanan, bantuan-bantuan keuangan one-off, pemberian peranti, pelan data dan serta penajaan beasiswa disediakan bagi memastikan kesejahteraan dan kebajikan pelajar IPT
sentiasa terjamin. Sehubungan dengan itu, Jabatan ataupun unit high-awal pelajar HCP yang memainkan peranan dalam menguruskan kebajikan pelajar berperanan untuk mengenal pasti pelajar-pelajar yang berkeperluan. Menyelaras serta menyediakan bantuan-bantuan bagi memelihara kebajikan pelajar serta permohonan pinjaman jika perlu, tajaan beasiswa, bantuan-bantuan keuangan lain, bantuan-bantuan daripada pusat zakat, bantuan makanan seperti voucher, bantuan berhenti, pelan data serta penyelarasan inisiatif food bank siswa dengan izin. Dalam konteks ini, pengenalpastian pelajar berkeperluan di KPT keperluan pelajar berkeperluan di IPT dijalankan menerusi beberapa kaedah. Antaranya ialah pertama ialah kita mempunyai sistem rekod pengusahaan maklumat pelajar yang berkelayakan. Memandangkan waktu ini, kelihatan beasiswa-beasiswa sedia ada masih belum mencukupi bagi menampung bilangan pelajar yang memerlukan. Terima kasih. Terima kasih Babi atas soalan ini. Ya, saya faham ini keadaan kita sekarang ini, keadaan negara juga dalam keadaan yang dalam proses untuk dalam proses pemulihan. Maka saya fikir untuk menjawab soalan sama ada kita akan menambah atau tidak bilangan beasiswa yang diperlukan kepada pelajar ini, ianya perlu dibincangkan secara lebih terperinci, dan cadangan ini saya akan angkat kepada pihak kementerian untuk dibawa kepada MUF dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Ahmad Marizal Muhammad, Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, di atas jawapan yang diberikan. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Puan Fadilana binti Datuk Siddiq. Terima kasih Datuk Seri. Timbalan yang betul. Soalan saya nombor 4. Terima kasih Tuan Yang Bertua. Terima kasih Yang Berhormat Senator Puan Fadilana. Tuan Yang Bertua, Kementerian Perpaduan Negara komited untuk memastikan perpaduan dan keharmonian negara sentiasa berada di tahap yang terbaik dalam apa jua strategi dan program yang dilaksanakan. Penghayatan kepada rukun negara sentiasa diberi keutamaan. Rukun negara dijadikan asas dalam pembangunan dasar perpaduan negara dan rangka tindakan dengan izin blueprint perpaduan negara. Melalui teras pertama dasar perpaduan negara iaitu patriotisme dan demokrasi, salah satu strategi yang digariskan adalah meningkatkan literasi, pemahaman dan penghayatan perlembagaan persekutuan dan rukun negara sebagai asas amalan hidup. Begitu juga dengan penghasilan Pelan Tindakan Perpaduan Negara 2021-2030 dan kami Plan Perpaduan Negara Malaysia yang dilancarkan pada 28 November 2021 yang lalu. Penghayatan kepada rukun negara dijadikan sebagai asas kepada penyatuan dan perpaduan sebuah keluarga Malaysia. Pembangunan plan ini juga melibatkan penyertaan masyarakat di seluruh negara melalui sesi libat urus rakyat. Melalui sesi ini, masyarakat diminta untuk memberikan maklum balas tentang pemahaman dan kesedaran mereka terhadap rukun negara. Jadi kita bukan buat daripada atas ke bawah, di bawah ke atas. Penghayatan kepada rukun negara sememangnya ditekankan sejak dari awal usia kanak-kanak. Kementerian Perpaduan telah mengambil inisiatif membangunkan Pelan Pendidikan Awal Kanak-kanak Tabika Perpaduan yang memfokuskan kepada penghayatan pendidikan rukun negara dan penerapan nilai-nilai murni dan diri murid seawal usia 4 hingga 6 tahun di Tabika Perpaduan. Manakala di peringkat sekolah, kita ada kelab rukun negara dan di peringkat institusi pengajian tinggi, kita ada sekretariat rukun negara yang ditubuhkan dan diperluaskan, yang mana sehingga kini terdapat 6,843 kelab rukun negara di sekolah-sekolah dan 187 sekretariat rukun negara di seluruh negara. Modul program kelab rukun negara dan sekretariat rukun negara ini dibangunkan berpandukan aspirasi rukun negara dalam membina semangat cintakan negara dalam kalangan pelajar-pelajar. Objektif penyediaan modul ini adalah untuk memkukuhkan pemahaman dan penghayatan pendidikan rukun negara, meningkatkan penglibatan aktif pelajar dalam program kenegaraan dan perpaduan, memantapkan jaringan kerjasama strategik masyarakat dan rakan perpaduan bersama pelajar. Kementerian Perpaduan juga sedang meneliti modul baru kelab rukun negara dan sekretariat rukun negara bagi tujuan penambahbaikan dengan pengenalan program-program lebih interaktif untuk lebih menarik minat pelajar. Saya juga mengambil peluang ini untuk memberi saranan supaya majlis rasmi di peringkat kementerian diselitkan dengan ikrar rukun negara. Hanya kementerian kami yang buatlah, apa-apa majlis rasmi, kami sentiasa berikrar rukun negara. Bagi menyemarakkan lagi semangat cintakan negara dan usaha memperkukuhkan perpaduan keluarga Malaysia. Di peringkat Kementerian
lain juga kita ada jawatankuasa khas yang menghubungkan semua kementerian terbabit dalam memastikan penerapan falsafah rukun negara dalam semua agensi dan dasar-dasar kerajaan. Terima kasih. Soalan tambahan Yang di-Pertua. Silakan, Doktor. Terima kasih Yang di-Pertua. Terlebih dahulu saya nak ambil kesempatan ini mengucapkan selamat perayaan Solstice musim sejuk atau Tongji Festival Tongzi Kuai Le. Memang perpaduan dan rukun negara merupakan topik yang amat penting di kalangan masyarakat Malaysia. Saya nak mohon Timbalan Menteri jelaskan selain daripada rukun negara, apakah sasaran plan dan tindakan kementerian dalam memperkuatkan perpaduan masyarakat berbilang kaum di Malaysia? Dan adakah pelaksanaan asas rukun negara perlu dinilai semula dengan izin relook dalam ada pastikan intipatinya sejajar dengan keadaan Malaysia sekarang? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator Datuk Dominic Lau. Yang pertama, di peringkat kementerian, dari segi kayu ukur yang kita gunakan, kita ada Indeks Perpaduan Nasional, iaitu IPNAS, yang kita sedang tambah baik dan tambah dari segi kita yang terakhir pada tahun 2018, kita perlu ada kajian yang terbaru tentang tahap perpaduan rakyat Malaysia. Dan kita memang sememangnya menggunakan rukun negara sebagai teras kepada semua perkara dasar dan juga pelaksanaan program-program daripada tabika sampailah kepada rukun tetangga. Jadi di peringkat Kementerian Perpaduan, kita memang mahu menerapkan falsafah rukun negara sebagai falsafah teras yang menghubungkan semua kaum rakyat, tak kira geografi, Borneo dan Semenanjung, agar identiti dan integrasi nasional itu dapat dicapai. Dan hal ini kita telah jayakan melalui perangkaan pelan tindakan perpaduan negara yang baru dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bulan lalu. Dan kita telah menerima sokongan dan dukungan yang banyak daripada semua exco negeri, hatta negeri-negeri pembangkang sekalipun, kerana ini adalah milik semua, bukan hanya kerajaan yang ada pada hari ini. Jadi kita akan lebih mahu mendapat sokongan bukan sahaja daripada kerajaan negeri, juga pihak-pihak swasta. Kerana saya katakan tadi, falsafah perpaduan dan rukun negara ini milik semua pihak. Dan kita akan sentiasa tambah baik dari segi penerapan program-program rukun negara berdasarkan cita rasa semasa. Anak muda sekarang ni tak suka kita berceramah tentang rukun negara. Perlu ada program-program simulasi yang interaktif dalam kita menerapkan nilai-nilai rukun negara kepada anak-anak muda yang ada pada hari ini. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Betul, yang betul. Terima kasih Yang Menteri. Saya nak bertanya, sejauh mana, tahap mana kita berada sekarang dari segi perpaduan dalam negara? Contohnya kalau tahap tertinggi 10, kita berada di tahap berapa sekarang? 5, 6, 7, 8, macam tu. Berdasarkan indeks yang ada pada kementerian. Terima kasih. Terima kasih Berhormat Senator Tuan Zahid Ma'arif. Untuk jawapan yang lebih khusus, saya akan jawab secara bertulis tentang nombor indeks itu. Tapi berdasarkan kajian kami telah buat dalam beberapa tahun lalu, sepanjang tahun lalu, di peringkat kementerian kita ada Institut Kajian Latihan Integrasi Nasional, IKLIN. Ya, mungkin kurang dikenali, tapi sudah lama wujud. Dan kita sentiasa memberi tajaan dan bantuan grant kepada mana-mana sarjana di seluruh negara, di universiti kita untuk menghasilkan kajian-kajian berupa perpaduan. Kita kaji banyak kes-kes sekolah bernekula, penerapan penghayatan rukun negara di peringkat syarikat ataupun kerajaan. Jadi semua kajian-kajian ini kita belum secara rasmi keluarkan, terbitkan, tapi memang ada. Jadi insya-Allah kalau untuk tak keberatan kami akan hantar jawapan secara bertulis kepada Tuan Senator. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Tuan Wan Ahmad Faizal bin Wan Ahmad Kamal, Timbalan Menteri Perpaduan Negara, di atas jawapan yang diberikan. Selesai saya menjemput Yang Berhormat Tuan Robert Lau Hui Yu. Terima kasih Timbalan Yang di-Pertua. Sebelum saya mengemukakan soalan saya mahu buat satu penjelasan. Pada PLN Sarawak yang baru diadakan,
64 daripada 82 DUN telah diklasifikasikan sebagai mempunyai kadar boleh buat liputan dalam soalan tambahan nanti. Cuma baca boleh. Soalan saya nombor 5. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Hormat Tuan Yang Ditua dan terima kasih Yang Hormat Senator Robert Liu. Pertama sekali Tuan Yang Ditua, untuk makluman ahli yang berhormat, bagi menambah baik infrastruktur digital Sarawak melalui Pelan Digital Negara atau Jendela Fasa 1 setakat 30 November 2021, beberapa inisiatif telah diambil bagi memastikan jaringan dan liputan infrastruktur jalur lebar dapat diperluas ke seluruh negara, terutamanya di Sarawak. Inisiatif tapak menara baru perancangan. Ini untuk di Sarawak, perancangan 824, yang siap 81. Jadi bermakna 700 lebih lagi belum siap. Naik taraf stesen pemancar perancangan 2,998, siap 2,104. Permis tersedia gantian optik perancangan 91,240, siap 69,144. Jalur lebar satelit pelaksanaan 523, siap 240. Secara umumnya, pelaksanaan semua inisiatif jendela ini telah bermula sejak September 2020 dan inisiatif itu akan dalam perancangan akan siap secara berperingkat sehingga penghujung 2022. Manakala bagi perkhidmatan jalur lebar menggunakan teknologi satelit kini dalam proses pelaksanaan dan dijangka akan siap berperingkat bermula 2021 sehingga 2022. Sementara itu, peratusan liputan 4G di kawasan berpenduduk di Sarawak telah meningkat kepada 81.37% pada suku ketiga 21 berbanding dengan 73.67% sebelum pelaksanaan jendela. Selain itu, usaha menambah baik rangkaian akan diteruskan untuk melibatkan kualiti pengalaman yang lebih baik kepada pengguna. Cuma saya nak beritahu Yang Berhormat, kawasan yang tidak berpenduduk memang kita tak ada orang pakai. Kawasan yang seperti Berhormat tanya tadi, kependalaman tapi tak ada penduduk. Kalau tak ada penduduk, memanglah servis provider ataupun telco dia tak buat sebab tak ada orang pakai. Okey, semua inisiatif ini memerlukan kerjasama serta tindakan beberapa pihak berkepentingan lain, terutamanya pihak kerajaan negeri. SKMM akan terus bekerjasama dengan agensi kerajaan negeri iaitu Sarawak Multimedia Authority bagi menambah baik liputan dan kualiti jalur lebar di Sarawak untuk mengenal pasti keperluan dan penyelesaian inisiatif jalur lebar negeri Sarawak bagi mengelakkan pertindihan lokasi pelaksanaan. Sebabnya untuk Yang Berhormat, di Sarawak saja ada agensi multimedia sendiri. Negeri lain tak ada. Jadi apa-apa projek berkenaan dengan multimedia di Sarawak mesti dapat kebenaran agensi ini. Jadi kadang-kadang ada yang nak pergi melabur, dia tak boleh buat sebab apa? Tak diluluskan oleh agensi yang ditubuhkan di Sarawak. Pihak SKMM sentiasa memantau pakej dan harga yang ditawarkan kepada pengguna bagi memastikan pengguna dapat mengikuti internet pada harga yang berpatutan. Pakej asas jalur lebar mudah alih prabayar ditawarkan kepada harga RM10, manakala harga pakej jalur lebar lebih mudah alih pasca bayar ditawarkan kepada harga RM8. Secara umumnya, pengguna boleh menikmati perkhidmatan jalur lebar mudah alih dengan harga 27 sen sehari. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, ni nak bagi penerangan sikit. Untuk seluruh Sarawak ni kita boleh buat satelit. Tapi satelit ni dia RM10 1 GB. Jadi maknanya mahal. Jadi kalau ini saya tengok RM10 kita dapat, maknanya untuk sebulan kita harganya cukup murah. Dan sebab itulah kalau kita nak buat satelit untuk seluruh Sarawak, kita boleh buat, dapat cepat. Tetapi kita kena sabar sampai 2022 barulah Sarawak ni banyak kawasan akan dapat. Kerana kita nak harga yang murah dan lebih sustainable. Menerusi pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat dan pakej perlindungan rakyat kepada pemulihan ekonomi, pemulih pembekal perkhidmatan mudah alih utama menawarkan internet secara percuma sebanyak 1 GB setiap hari bersamaan 30 GB data percuma setiap bulan bermula 1 April 2020 hingga 2021. Pengguna data percuma 1 GB ini boleh digunakan untuk aktiviti produktiviti dan khusus untuk tujuan PDPR.
Selain pakej asas, kebanyakan syarikat telekomunikasi mudah alih utama akan menawarkan pakej data tanpa had untuk plan prabayar pada harga serendah RM30 sebulan mulai Jun 2020 bersamaan RM1 sehari. Selain itu, DG juga menawarkan pakej khas data kepada belia berumur 12 hingga 24 tahun yang melanggan pakej prabayar kepada harga RM30 sebulan pada harga 15 GB pada kelajuan yang tinggi. Jadi untuk pengetahuan yang berhormat dan juga untuk rakyat lah, maknanya yang turun harga ni sentiasa boleh turun harga adalah telekomunikasinya. Lain-lain air dan api selalunya naik harga. Ini kita sentiasa turun. Ada turun harga. Di samping itu, pakej remaja keluarga Malaysia juga telah diperkenalkan untuk golongan remaja dan pelajar berusia 20 hingga 21 tahun untuk membolehkan mendapatkan pakej prabayar data 20 GB pada harga RM30 dan untuk 90 hari. Dari 15 Oktober 2021 hingga 15 April 2022. Bagi perkhidmatan jalur lebar tetap kedudukan tinggi, terdapat syarikat penyedia perkhidmatan yang menawarkan pakej asas 30 megabit pada harga RM80 sebulan. Bagi kawasan yang tidak ada liputan jalur lebar tetap kedudukan tinggi, Telekom Malaysia menawarkan pakej Broadband Light Package pada harga RM38, data sebanyak 30 GB selain daripada pakej lain. Untuk pengetahuan umat, kawasan yang kurang penduduk ni dia tinggi sikit harga sebab kita nak kena kos untuk menyediakan perkhidmatan. Memandangkan sasaran pakej jalur lebar tahap ini adalah kepada pengguna isi rumah dengan mengambil kilar laporan Jabatan Perangkat Malaysia bahawa purata isi rumah untuk tahun 2029 adalah 4 orang. Ini maksud harga jalur lebar talian tetap untuk setiap pengguna isi rumah adalah lebih kurang 32 sen sehari. Jelas terdapat berbagai pilihan yang ditawarkan mengikut keperluan dan tahap kemampuan pengguna melalui jalur lebar mudah alih dan jalur lebar tetap tanpa bayar. Terima kasih. Yang Mohd, boleh saya mohon penjelasan soalan tambahan? Boleh. Terima kasih ya Datuk Seri. Terima kasih Yang Berhormat sahabat saya Timbalan Menteri. Dia tadi Yang Berhormat sebut tentang tawaran-tawaran oleh beberapa syarikat. Tetapi saya nak tanya, dan Yang Berhormat juga sebut bahawa kos di tempat yang tidak ramai orang kosnya tinggi. Saya nak tahu kos itu ditanggung oleh kerajaan atau ditanggung oleh syarikat telco. Satu. Yang keduanya, dia punya tawaran ni menarik oleh syarikat-syarikat lain, tetapi dia punya megabit per saat tu tidak ditingkatkan lagi. Jadi saya nak minta Kementerian Yang Berhormat mengambil kira bahawa 50-100 megabit per saat ni dah outdated lah. Kena ditingkatkan sehingga ke 2000 megabit per saat. Saya nak tarik perhatian Yang Berhormat bahawa ada satu syarikat selain daripada Telekom, syarikat Allo Teknologi, anak syarikat TNB. Saya minta Kementerian Yang Berhormat berikan perhatian dalam perkara ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator Zahid Ma'arif. Soalan yang cukup baik. Pertama sekali berkenaan dengan tingkatkan megabit tu. Sebab tu saya kata tadi, kita ada usaha untuk tingkatkan megabit ni, terutamanya apabila kita siap liputan 5G ni. Dia megabit dia tinggi sikit dan laju. Sekarang ni keperluan adalah kita lihat bahawa kita nak tumpukan kepada 4G ni. Maknanya tubuh telco yang ada termasuk Telekom Malaysia, kita tumpukan kepada 4G. Jadi antaranya kita lihat kawasan-kawasan yang kita kata pendalaman tadi ni harga mahal sikit, tetapi telco dia tak mau buat. Kita arahkan Telekom buat. Dan juga kerjasama antara MCMC dan juga Telekom. Ini kita bagi perkhidmatan secara sebab kawasan tu tak ada penduduk, tetapi ini tanggungjawab kerajaan untuk menyampaikan maklumat. Jadi maknanya MCMC dengan kerjasama Telekom akan bertanggungjawab. Sini anak syarikat kerajaan. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Tuan Robert Lau. Terima kasih Timbalan Menteri. Kita boleh tengok pada PRN Sarawak yang baru diadakan. 64 dari 82 dun telah diklasifikasi sebagai mempunyai kadar liputan 4G yang rendah. Isu sini bukan kos yang tinggi atau rendah. Harga boleh turun. Tapi banyak tempat di Sarawak di pedalaman tidak ada akses internet. Dan apakah kementerian dapat buat untuk tempat ini? Apa jaminan akan dikasih penduduk di pedalaman memberi akses kepada internet? Okey, terima kasih Yang Berhormat.
Dia soalan Yang Berhormat itu cukup jelas seperti mana tadi Senator Zaid Mahrib kata tu, kita menggunakan berbagai cara teknologi untuk kawasan pedalaman, maknanya point of presence, lepas tu alo tadi kita gunakan elektrik, fiber yang oleh TNB dan sebagainya oleh syarikat alo, banyak guna. Tetapi soalan Yang Berhormat ni saya lihat ada dua perkara. Satu, kawasan yang dia tak kuat, maknanya dun-dun ni ada liputan tapi tak kuat. Antara tak kuat digunakan oleh ramai orang, ataupun satu kawasan tu maknanya dia punya signal tak kuat sebab jauh, sebab dia punya tempat pemancar dengan satu tempat pedalaman tu jauh. Jadi sebenarnya kita boleh gunakan booster, kita boleh. Jadi Yang Berhormat, kalaulah Yang Berhormat lihat kawasan-kawasan tu, bagi tahu orang kawasan. Kalau tak ada, kita pakai jendela maps. Jendela maps kita lapor kat jendela maps. Jadi maknanya MC akan turun tambah booster. Itu yang penting tu, booster. Dia akan tambah booster. Atau kalau kata itu Maxis ataupun Celcom, kita suruh Maxis tambah booster. Jadi dia kawasan juga Yang Berhormat kena lihat. Saya bagi penjelasan sikitlah. Kena lihat kawasan tu apa telco company yang tak ada signal. Contohnya kalau kita pergi situ, Maxis dapat, tapi Celcom tak dapat. Jadi kita lapor. Kita lapor kat jendela map. Jangan kita tengok sekarang ada orang yang dia pakai telefon dia Maxis. Dia pakai Maxis, dia tengok tak dapat, dia komplain. Tapi Celcom ada. Jadi kita nak tengok yang mana yang ada. Jadi Yang Berhormat kalau boleh terperinci sikit, buat laporan kepada jendela map. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Zaidi bin Zainul Abidin, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, di atas jawapan yang diberikan. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Datuk Dr. Nguyen Jeluing. Silakan. Terima kasih Datuk Seri Timbalan Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 6. Silakan Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Timbalan Yang di-Pertua bagi mempergiatkan pertanian sebagai satu sumber pendapatan. Jabatan Pertanian telah menyediakan insentif berikut di bawah projek pembangunan jabatan. Yang pertama, perolehan input pertanian seperti anak benih, baja kimia dan organan, racun rumpai dan juga racun perosak. Yang kedua, penyediaan infrastruktur ladang. Yang ketiga, perolehan peralatan pertanian. Dan yang keempat, khidmat nasihat teknikal pertanian. Bagi meningkatkan pendapatan petani, Jabatan Pertanian telah melaksanakan perkara berikut. Pertama, pendedahan kepada pengurusan projek bermula dari proses merancang, melaksana dan mengurus perniagaan. Ini bertujuan untuk memastikan hasil yang dapat dikeluarkan secara optimum dan ekonomik. Yang kedua, jaminan pemasaran produk. Usaha-usaha yang dijalankan untuk membantu mereka memasarkan hasil pertanian adalah melalui contact growers. Untuk menjamin pasaran, pihak jabatan bertindak sebagai pemudah cara bagi mengadakan perundingan dan penerimaan kontrak perniagaan dalam bentuk smart partnership. Yang ketiga, pelaksanaan kursus-kursus jangka pendek dan sederhana yang turut melibatkan kemahiran teknikal dan pembangunan produk. Latihan pengendalian lepas tuai, latihan teknikal pertanian dan kemahiran soft skill di sepanjang rantaian pengeluaran juga diberikan kepada golongan sasar yang berkelayakan. Jabatan turut menawarkan khidmat nasihat teknikal dan latihan bagi pembangunan produk hiliran kepada para petani yang berminat. Ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengusaha daripada segi pengetahuan dan kemahiran. Pada tahun 2021, sebanyak 1,921 kursus telah dilaksanakan melibatkan seramai 68,233 orang petani. Dan yang keempat, bantuan pembangunan produk. Kementerian menawarkan bantuan berbentuk geran pemadanan bagi menarik ramai usahawan industri asas tani untuk menyertai sektor industri makanan dan asas tani. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Soalan tambahan Timbalan Yang di-Pertua.
Terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan. Memandangkan satu dari masalah petani ialah dari segi pemasaran hasil-hasil mereka. Walaupun tadi Timbalan Menteri ada mengatakan ada usaha untuk menolong, membantu mereka memasarkan hasil-hasil mereka. Soalan saya, apakah langkah-langkah terperinci yang diambil oleh kerajaan untuk membantu petani-petani memasarkan hasil mereka di dalam negeri dan di pasaran antarabangsa? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator Datuk Doktor. Berkenaan dengan pemasaran yang diambil tindakan sejak saya kira sangat lama, bertahun-tahun, di mana kita menasihati kepada para petani supaya mereka berdaftar dengan agensi-agensi kerajaan seperti Pharma, LPP, KADA dan seumpamanya lah agensi-agensi kerajaan. Kerana yang berlaku di dalam negara kita ini, hasil pertanian yang tidak dapat dipasarkan yang kita kenal pasti iaitulah berpunca daripada mereka melaksanakan tanggungjawab ini secara individu. Apabila lambakan ini berlaku, tentunya dia akan menjadi kesukaran. Namun kalau kita berdaftar, sebagai contoh petani yang bertani di Kelantan, dia akan diagihkan hasil dia ini ke negeri-negeri yang lain. Dan saya kira kalau secara individu dia tidak akan mampu. Namun kalau dia berdaftar dengan kerajaan, kita tahu hasil pertanian di Kelantan di mana memerlukan. Mungkin di Johor, mungkin di Perak, mungkin di negeri-negeri lain. Sebab itu kalau kita semualah ahli-ahli yang berhormat, sekiranya kita dapat tahu ada petani kita yang masih bersendirian dalam pertanian, nasihatkan supaya mereka berdaftar dengan agensi kerajaan. Sekian, terima kasih. Soalan lain? Terima kasih kepada Yang Berhormat Dr. Nik Muhammad Zawawi bin Haji Saleh, Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan, di atas jawapan yang diberikan. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Afendi bagi kelulusan pelaburan agar koperasi dapat sama-sama menikmati ataupun terlibat dalam pasaran saham, dan sekiranya perlu, insyaAllah Kementerian akan bekerjasama dengan mana-mana kementerian yang berkaitan untuk memastikan bahawa sasaran pegangan Bumiputera dalam koperasi ini dapat direalisasikan. Terima kasih atas soalan yang berhormat. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk Kasavadas. Terima kasih Datuk Seri. Yang Berhormat Timbalan Menteri, seperti yang pernah dihasratkan oleh pengerusi angkasa, koperasi wajah berperanan sebagai alternatif terbaik dalam membantu rakyat untuk mendapatkan barang-barang keperluan harian pada kadar harga yang lebih murah berbanding di pasaran. Soalan saya, apakah strategi yang sedang direncanakan oleh kementerian bagi merealisasikan hasrat atau agenda tersebut pada tahun 2022, dan bagaimanakah koperasi-koperasi yang sedia ada hari ini dapat dibangunkan dengan aktiviti perniagaan runcit yang boleh mendatangkan manfaat dalam aspek kos sara hidup buat penduduk luar bandar khususnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Sebenarnya di SKM, di Suruhanjaya Koperasi, sebagaimana Yang Berhormat nyatakan tadi, kita ada program jualan harga patut koperasi sebenarnya Yang Berhormat. Terutamanya sewaktu kita dalam proses pandemik ni, dan jualan harga patut koperasi kita dah laksanakan pada PKP yang pertama lagi dengan peruntukan sebanyak 780,000 lebih daripada 700,000, dan kita telah memberi manfaat kepada 174 koperasi di seluruh Malaysia. Di peringkat SKM sebenarnya kita sangat memberi perhatian supaya penyaluran meringankan beban di kalangan rakyat, khususnya ahli-ahli koperasi, dapat kita laksanakan Yang Berhormat. Cuma saya nak ambil kesempatan ni, sewaktu dalam kita proses banjir ni Yang Berhormat, ini agak lari sikit tapi saya rasa sangat penting. Dalam kita mengalami bencana yang sangat teruk, di peringkat koperasi Yang Berhormat, kita ada
disebut bagi koperasi yang terjejas. Contohnya koperasi berkaitan dengan peladangan, pertanian, koperasi sekolah yang tenggelam kena banjir kan, ataupun kedai-kedai runcit, berasaskan kedai runcit. Yang ini pihak koperasi ada tabung bantuan kecemasan koperasi. Yang ini tolong wawarkan di luar sana kepada ahli-ahli koperasi kita yang terkena bencana. Tabung ini kita akan berikan bantuan kewangan sehingga RM30,000. Tetapi ada beberapa syarat dia. Yang pertama, buat laporan polis. Yang berhormat, kita buat laporan polis. Yang kemudian yang kedua, ada gambar yang berkaitan. Kalau koperasi sekolah itu tenggelam, kita ambil gambar lah. Kemudian yang kedua, kita buat anggaran kerosakan. Kemudian, minta ahli-ahli koperasi ini terus kepada kita punya online. URL kita adalah, boleh tolong sama-sama catat untuk kita nanti bagi tahu pada rakyat, apponline.skm.gov.my. Yang pertama, buat laporan polis. Yang kedua, ambil gambar. Yang ketiga, buat anggaran. Tetapi sehingga maksima RM30,000. Dan kita buat online ke apponline.skm.gov.my. InsyaAllah kita di peringkat koperasi akan terus memberi bantuan yang sewajarnya kepada koperasi-koperasi yang terjejas akibat bencana yang baru melanda. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Muslimin bin Yahya, Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, di atas jawapan yang diberikan. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Datuk Aziz bin Sitin. Terima kasih Yang Ketua. Selamat pagi. Salam saya nombor 8. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih. Tuan Yang di-Pertua, izinkan saya menjawab pertanyaan ini bersekali dengan pertanyaan yang juga daripada Yang Berhormat Senator Datuk Aziz bin Sitin nombor 14 pada 22 Disember 2021, kerana pertanyaan-pertanyaan ini adalah saling berkait dan merujuk kepada isu yang sama. Dalam menyantuni masyarakat orang asli yang bergantung hidup kepada hasil hutan, KSL melalui JPSM telah memperkenalkan satu seksyen baru dalam cadangan pindaan terhadap Akta Perhutanan Negara 1984, Akta 313, iaitu berkenaan pihak berkuasa negeri untuk mengurangkan, melepaskan dan mengecualikan ses pembangunan hutan kepada orang asli. Ini meliputi apa-apa hasil hutan atau kelas hasil hutan yang diambil daripada mana-mana tanah kerjaan atau tanah bermilik oleh mana-mana orang asli bagi tujuan: 1. Pembinaan dan pembaikan pondok sementara atau mana-mana tanah yang diduduki secara sah oleh orang asli itu. 2. Bagi penyelenggaraan kelong, menangkap ikan dan tempat mendarat. 3. Bagi kayu api atau maksud domestik lain, atau bagi pembinaan atau penyelenggaraan apa-apa kerja bagi faedah bersama orang asli. Walau bagaimanapun, pergerakan keluar masuk orang asli ke dalam hutan simpenan kekal untuk pelbagai tujuan yang tidak munasabah adalah melanggar undang-undang dan perlu mempunyai permit memasuki hutan simpenan kekal mengikut subsection 47.1 atau 313. Selain itu, menjerahkan orang asli yang mengambil hasil hutan dari kawasan hutan simpanan untuk tujuan komersial tanpa kebenaran adalah satu kesalahan mengikut subsection 15.1 Akta 313, kecuali dengan satu lesen atau permit yang tertakluk kepada kelulusan pihak berkuasa negeri. Mesyuarat Majlis Negara MTN ke-79 yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 2 Disember 2021 yang lalu telah bersetuju supaya kerajaan-kerajaan negeri yang mengambil tindakan penguatkuasaan dan menentukan penyelesaian terbaik ke atas aktiviti penerakan haram di hutan simpanan kekal mengikut peruntukan akta, enactment dan peraturan sedia ada yang sedang berkuasa, dan supaya tindakan penguatkuasaan dan penyelesaian di setiap negeri dilaksanakan selewat-lewatnya pada 1 Jun 2022. Antara langkah penyelesaian yang boleh diambil oleh kerajaan negeri adalah tindakan
penguatkuasaan mengikut peruntukan dalam Akta 313 dan perundangan lain yang berkuasa, kebenaran kepada aktiviti tertentu melalui permit penggunaan untuk satu tempoh yang terhad atau pewartaan keluar kepada penempatan yang wujud dalam HSK tertakluk kepada penggantian kawasan selaras dengan Seksyen 11 Akta 313. Pemilihan tindakan yang bersesuaian adalah tertakluk kepada situasi kes. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih, Tuan Ketua. Saya ingin maklumkan bahawa terdapat banyak kawasan kampung orang asli dalam hutan simpan. Bolehkah pihak kementerian menjelaskan jumlah kampung dan keluasan, dan adakah pihak kementerian bercadang untuk menyahkan kawasan hutan simpan ini bagi kampung orang asli yang terlalu lama, yang terlalu awal menduduki kawasan tersebut? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, Perkara 74.2 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa hutan adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri yang mempunyai hak mutlak ke atas kawasan tanah dan hutan. Manakala bidang kuasa KSA melalui JPSM adalah dalam memberikan nasihat teknikal mengenai pengurusan dan pembangunan hutan serta menjalankan penyelidikan dan khidmat latihan yang lain. Kerajaan sentiasa peka dan mengambil berat akan kebajikan orang asli. Dalam hubungan itu, dari masa ke semasa, Kementerian melalui Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia bekerjasama rapat dengan Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKUA dalam menangani sebarang isu berkaitan dengan orang asli di dalam hutan simpenan kekal. Keperincian yang Yang Berhormat minta tadi saya belum ada pada masa sekarang dan saya akan bagi jawapan bertulis. Terima kasih. Ada soalan tambahan lain? Silakan. Terima kasih Menteri atas jawapan. Cuma pertanyaan saya ialah apakah tak ada usaha-usaha kerajaan untuk mengeluarkan status hutan simpan kekal untuk dijadikan reserve orang asli? Sebab isu sekarang ini apa yang berlaku ialah kerajaan negeri tidak dapat mewartakan kawasan tersebut oleh kerana kawasan diambil orang asli ialah terletak dalam kawasan hutan simpan kekal yang telah diwartakan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Itu adalah satu cadangan yang baik dan wajar untuk mendapat pertimbangan yang sewajarnya. Jadi cadangan untuk mengeluarkan kawasan dari hutan simpenan kekal untuk orang asli ini adalah masih tertakluk pada kerajaan negeri. Dan Kementerian KSA, kita tidak ada masalah sekiranya kerajaan negeri bersetuju dengan tindakan tersebut, tetapi melalui konsultasi dengan pihak JAKUA. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Ali Anak Biju, Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Asli, di atas jawapan yang telah diberikan. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Tuan Adnan Itok. Terima kasih Datuk Seri Yang Ketua. Saran saya nombor 9. Silakan Menteri. Saya mohon izin buka pelitup Datuk Seri Yang Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri Yang Ketua, juga terima kasih Yang Berhormat Senator Tuan Adnan di atas soalan ini. Kementerian ini melalui Jabatan Alam Sekitar JAS telah menjalankan pelbagai usaha untuk memperkasakan dan memantapkan lagi kesedaran orang ramai termasuk dalam kalangan remaja terhadap kelestarian alam sekitar meliputi semua aspek seperti sungai, udara, pantai dan sebagainya. Dan usaha-usaha pemerkasaan ini turut mendapat penglibatan dan kerjasama rakan strategik yang terdiri daripada syarikat-syarikat berkaitan kerajaan, badan bukan kerajaan dan institusi pengajian tinggi berdaftar. Antara program yang dilaksanakan adalah program-program pembangunan komuniti setempat, pertandingan, pameran dan lain-lain aktiviti berkaitan isu kelestarian alam sekitar. Sebanyak 6 daripada 10 buah GRC yang disebut oleh Yang Berhormat
dalam soalan itu telah menjalinkan kerjasama strategik dalam program kelestarian alam sekitar khususnya dalam kalangan remaja seperti berikut. Pertama, Tenaga Nasional Berhad TNB, iaitu program pembersihan pantai bersama ahli rakan alam sekitar. Dan kedua, Petronas Berhad, program pertandingan debat alam sekitar antara institusi pendidikan tinggi. Tiga, Bank Rakyat, program sekolah lestari anugerah alam sekitar. Dan keempat, Perbadanan Putrajaya Berhad, kempen hindari plastik sekali guna. Dan kelima, Malakoh Berhad, iaitu program penanaman pokok. Dan keenam, DRB Highcom Berhad, program pertandingan reka cipta bahan kita semula. Dan untuk makluman yang berhormat juga, salah satu program kesedaran alam sekitar oleh JAS adalah program rakan alam sekitar dan pada tahun 2021 seramai 113 orang ahli remaja yang berumur di antara 13 hingga 17 tahun telah didaftarkan dan jumlah keseluruhan ahli RAS ini sejak tahun 2009 adalah berjumlah 12,655 orang. Untuk Sri Yang Dipertua, KASA menyokong penuh sebarang usaha kelestarian alam sekitar daripada mana-mana pihak, daripada sama ada daripada institusi, masyarakat setempat, orang perseorangan, pertubuhan bukan kerajaan dan lain-lain lagi. Dan peranan dan kerjasama daripada kerajaan dan semua pihak amatlah diharapkan. Dan penglibatan dan kerjasama strategik ini akan memberi impak penyertaan yang lebih ramai dan meluas dalam kalangan remaja dalam memastikan usaha penyampaian maklumat dan pembudayaan kelestarian alam sekitar dapat diperkasakan. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Okay. Terima kasih Datuk Seri Yang Tua. Tidak dapat tidak dengan adanya kesan banjir kepada masyarakat kita, saya ingin bertanya sebagai tambahan sini, apakah pelibatan GLC dan GLIC ini dalam membantu masa-masa banjir, dan sekiranya ada minta Yang Berhormat Timbalan Menteri senaraikan untuk pengetahuan umum. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator atas soalan tambahan ini. Walaupun terkeluar sikit daripada soalan pokok, namun demikian kita mengalu-alukan seperti yang saya sebutkan tadi, terutama sekali selepas pengumuman Yang Berhormat Perdana Menteri dalam syarat semalam yang mengarahkan ke semua kementerian dan juga jabatan untuk responsif dan prihatin tentang masalah yang dihadapi sekarang ini. Dan bagi pihak kementerian, kita telah mengaktifkan ke semua aset-aset di bawah JAS untuk kita tangani isu ini, dan kementerian sendiri melalui agensi-agensinya seperti MGTC, IWK juga turut memberi sumbangan kepada masa-masa banjir yang terlibat dalam ini. Malah hari ini ada program dan besok ada program sumbangan ini, Datuk Seri. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Mansur bin Osman, Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air. Seterusnya saya mempersilakan Yang Berhormat Dr. Ahmad Azam bin Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri Yang Dipertua, soalan saya nombor 10. Silakan Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Seri Timbalan Yang Dipertua. MAFI telah membangunkan Plan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara, Plan Tindakan DSMN 2021-2025 yang menterjemah aspirasi kerajaan secara khusus untuk memperkukuh sekuriti makanan negara supaya lebih berdaya tahan dan mampan. Strategi-strategi yang dirangka menerusi plan tindakan ini akan dapat merancakkan pengeluaran makanan secara domestik selain mengurangkan kebergantungan negara terhadap import makanan. Antaranya, usaha untuk yang pertama memperluaskan adaptasi teknologi dalam sistem makanan sebagai langkah pragmatik untuk meningkatkan kecekapan dan produktiviti sistem ini. Berteraskan skala ekonomi
ekonomikal dan pertanian mampan. Yang kedua, memperkasa penyelidikan dan pembangunan berteraskan sekuriti makanan ke arah meningkatkan kapasiti pengeluaran makanan. Yang ketiga, memperkasa kesediaan data sekuriti makanan bagi mengenal pasti dan memantau tahap sekuriti makanan penduduk Malaysia. Yang keempat, menterjemah aspirasi Food Security as a Shared Responsibility dengan memfokuskan usaha untuk memperluas kolaborasi strategi berteraskan sekuriti makanan antara kementerian, kerajaan-kerajaan negeri dan juga sektor swasta. Dan yang kelima, memperkukuh tadbir urus merentas jabatan dan agensi untuk merapatkan jurang dalam sistem makanan bagi meningkatkan kecekapan pemantauan sekuriti makanan negara. Menerusi platform jawatankuasa Kabinet mengenai dasar sekuriti makanan negara FSCC juga, beberapa langkah strategi telah dikenal pasti untuk meningkatkan produktiviti sektor agro makanan. Antaranya, pertama, pelaksanaan program Smart Sawah Berskala Besar Smart SBB yang menyasarkan peningkatan purata hasil per hektar daripada 3.5 tan metrik kepada 7.0 tan metrik. Yang kedua, pembangunan dan pemerkasaan platform pemasaran produk agro makanan secara e-dagang. Yang ketiga, pembangunan makanan ternakan alternatif dan pembangunan industri benih tempatan bagi mengurangkan kebergantungan negara kepada import. Yang keempat, pemberian insentif kepada pengeluaran makanan yang selamat dan sihat bagi meningkatkan ketersediaan makanan berkhasiat dengan harga berpatutan di pasaran. Saya yakin langkah-langkah strategi yang sedang dan akan dilaksanakan ini dapat menyumbang dalam memperkukuhkan sistem makanan negara. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan yang dipertua. Bagi Dr. Azam. Okey, soalan tambahan. Beberapa tahun lepas saya berkesempatan melawat Holland ataupun Belanda. Sebagaimana yang kita maklum, Belanda adalah negara yang di bawah aras laut. 4 meter di bawah aras laut. Maksudnya, mereka selalu mengalami keadaan banjir. Ada dua masalah besar. Satu, banjir. Setiap kali banjir untuk memulihkan padang-padang ragut ataupun orang kata ladang-ladang sama ada ternakan ataupun pertanian mengambil masa 5 tahun untuk pulihkan tanah. Dan mereka juga mengalami keadaan sejuk beku di hujung tahun ataupun awal tahun yang berikutnya. Jadi ada beberapa limitasi ini, walau bagaimanapun mereka masih menjadi pengeluar utama hasil-hasil tenusu di dunia. Dan juga kalau pertanian, cotton seed oil lah, mereka menghasilkan mereka adalah pengeluar utama. Jadi soalan saya, apakah limitasi kita yang menyebabkan kalau kita tengok dasar agro makanan negara, kita mensasarkan pengeluaran padi ataupun beras kita 2030 hanya 80%, tidak 100%. Daging lembu 50%. Begitu juga dengan daging kambing. Kenapa kita tak mensasarkan 100% pengeluaran? Dan apakah limitasi kita yang menyebabkan kita tidak sampai ke arah 100% tahap sara diri? Terima kasih. Terima kasih Dr. Yang Berhormat Senator Dr. Ahmad Azam yang mengemukakan satu perbandingan yang sangat baik antara Malaysia dengan Holland ataupun Belanda, di mana Belanda ini saya juga pernah melawat negara tersebut. Belanda banjir dia tidak sebagaimana Malaysia setiap tahun melanda negara kita, dan tahun ini begitu teruk, dan banjir di Belanda ini lebih orang panggil terkawal kerana dia tidaklah sebesar yang berlaku dalam negara kita. Berkenaan dengan tenusu ataupun daging, begitu juga dengan sayur-sayuran dan bekalan makanan yang lain. InsyaAllah dalam negara kita melalui RMK yang ke-12 ini, kita doa bersama supaya projek Smart SBB
yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan ini berlaku dengan sepantas mungkin, kerana ada persepsi-persepsi yang negatif dalam kalangan para petani yang menganggapkan seolah-olah kerajaan nak menguasai tanah mereka. Sedangkan yang berlaku sebalik daripada itu, kerajaan ingin membantu petani-petani dan ternyata tempat-tempat yang kita jadikan testimoni ini di Kedah, Johor, Melaka, alhamdulillah kita memperolehi hasil meningkat 200% daripada yang asal. Begitu juga dengan penternakan di negara kita ini, kita agak kebelakang berbanding dengan negara-negara pengeluar yang lain. Kajian yang dikaji oleh jabatan-jabatan di bawah MAFI ini, yang pertama sekali iaitulah kesungguhan ataupun motivasi yang tinggi dalam kalangan penternak kita tidak sebagaimana negara pengeluar. Mereka kalau sebut penternak, mereka adalah jutawan di negara-negara luar. Adapun di negara kita ini banyak lagi terikat dengan cara individu. Dan sebagaimana saya sebut tadi, bila individu ini kita tak boleh nak melangkah jauh, dan pihak veterina telah pun memperkenalkan plan-plan strategi untuk RMK 12 ini untuk kita memastikan bekalan daging di dalam negara kita ini meningkat sebagaimana tanaman-tanaman yang lain. Dan sememangnya pihak kerajaan mempunyai perancangan-perancangan yang saya kira agak rapi berbanding dengan sebelum daripada ini. Sebagai contoh, kita gabungkan teknologi-teknologi yang dihasilkan oleh pihak universiti ataupun pihak swasta ini. Mereka ini saling bekerjasama dengan kerajaan dan kerajaan mengiktiraf mereka, dan kita akan gunakan sebaik mungkin teknologi ini. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Ya, terima kasih. Antara strategi yang boleh membantu negara mencapai kelestarian sumber makanan atau food security adalah dengan adanya galakan berterusan daripada pihak MAFI dalam aspek penyediaan tanah lapang buat usahawan tani yang ingin mengembangkan perusahaan tanaman pertanian mereka. Soalan saya, apakah bentuk kerjasama yang dijalinkan dengan Kerajaan Negeri Sembilan bagi mengenal pasti tanah-tanah terbiar yang berpotensi untuk dibangunkan sebagai agro hub bagi golongan petani luar bandar yang ingin mengusahakan tanaman-tanaman baharu? Kita ini memerlukan kepada bantuan yang sangat tinggi daripada pihak kerajaan. Sebagaimana saya sebut tadi, umpamanya tanah, kerajaan laburkan sejumlah yang besar, tapi dalam waktu yang singkat, 6 bulan, setahun, dia akan balik sebagaimana asal. Sebab para petani kita ini, kalau secara individu seorang ambil 1 hektar, 2 hektar kadar itu, dia tidak mampu untuk melonjakkan pertanian dia ke tahap yang dikehendaki. Namun apabila digabung, jalinkan di antara kerajaan, agensi-agensi ataupun GLC yang besar, dan yang ketiganya petani, 3 kumpulan ini disatu padukan, insya-Allah saya kira sebagaimana yang disebut 5.78% yang membabitkan 12 bilion itu dapat kita kurangkan dari masa ke semasa. Namun proses ini dia take time. Kerana untuk memberi kefahaman kepada para petani dan untuk memberi keyakinan kepada para pelabur dalam kalangan syarikat-syarikat gergasi ini bukan satu usaha yang mudah. Saya sendiri berpengalaman untuk berbincang dengan 3 kumpulan ini, dia ada kesukaran. Sebab itu kita perlu mengambil sedikit masa, dan insya-Allah kerajaan meletakkan satu komitmen yang tinggi untuk memastikan apa yang berlaku ini semakin hari semakin berkurangan, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Silakan Yang Berhormat Datuk Paul Igan. Terima kasih. Yang Ketua, terima kasih. Timbalan Menteri. Memenangkan program Smart Sawah berskala besar di Perlis, Terengganu, Sabah dan juga di Batang
lupa Sarawak. Soalan saya, adakah kementerian bercadang melaksanakan program tersebut di Bekalan dan Bario, memandangkan Bario adalah mengeluarkan banyak beras yang unik berwarna-warni. Saya baru balik dari Bario dan Bekalan, saya tengok dia kawasan yang sangat bagus, cuaca also cantik. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri Paul yang berhormat, dan terima kasih Datuk Seri Timbalan yang dipertua. InsyaAllah MAFI telah buat satu keputusan untuk kita benar-benar menerokai kawasan-kawasan dan kalau boleh sebagaimana saya sebut secepat yang mungkin. Dan saya mengharapkan Yang Berhormat Datuk Seri bersama dengan kami memainkan peranan, kerana masalah yang besar bila kita nak pergi ke sawah-sawah dan kita nak cantumkan sawah untuk diurus oleh syarikat secara besar-besaran ini, kita berhadapan dengan berbagai-bagai permasalahan. InsyaAllah permasalahan ini boleh diselesaikan oleh ahli-ahli politik, insyaAllah yang mempunyai pengaruh masing-masing. Kita bagi penjelasan, penerangan, dan sememangnya apa yang disebut macam-macam, ada yang dibandingkan dengan berenang. Sebenarnya ini tak adil kalau kita bandingkan begitu. Ini adalah satu program yang baru yang tidak pernah dibuat dalam negara kita, dan setiap benda yang baru kita tak nafikan dia mempunyai permasalahan. Jadi yang di Bario apa semua sekali, memang saya akui kawasan ini kawasan yang sesuai dengan projek tanaman berskala besar ini, sangat sesuai, dan insya-Allah pihak MAFI telah pun ada keputusan, iaitulah kita komitmen kita sangat tinggi untuk kita meneruskan program pertanian berskala besar ini, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Dr. Nik Muhammad Zawawi bin Haji Saleh, Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan, di atas jawapan yang diberikan. Ahli-ahli Yang Berhormat, untuk pertanyaan jawab lisan kita tamatkan sekarang. Seterusnya. Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul DR 9/2021, Rang Undang-Undang Perbekalan 2022 menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Diminta Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ketua Dewan dan juga semua sidang yang berhormat sekalian. Setinggi penghargaan, saya ingin merakamkan kepada semua ahli yang berhormat senator yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan Belanjawan 2022 dan juga menyentuh perkara-perkara di bawah tanggungjawab Kementerian Pengajian Tinggi. Silakan. Saya percaya kesemua 32 perkara yang telah disentuh dan diutarakan oleh 11 ahli yang berhormat semasa perbahasan adalah manifestasi kepada kesungguhan dan keikhlasan untuk sama-sama mempersadakan kecemerlangan pendidikan tinggi negara. Saya akan memberi fokus untuk menjelaskan isu-isu dasar yang dibangkitkan mengikut tema yang tertentu dan perkara-perkara spesifik dan operasi yang pula akan saya rumuskan secara umum bagi menjimatkan masa. Sungguh pun begitu, semua isu yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat amat bermakna kepada kami dan akan diambil perhatian serius oleh pihak kementerian. Sebelum itu, Tuan Ketua Dewan, saya minta izin untuk bertanya berapa minit masa diberikan kepada saya. Seperti yang diputuskan oleh majlis kemarin, 15 minit. 15 minit. Dan bakinya boleh dihantarkan menerusi jawapan bertulis. Terima kasih Tuan Ketua Dewan. Dan saya ucapkan terima kasih lagi sekali kepada yang pertama, kepada Yang Berhormat Senator Datuk K. Savadas, anak lelaki Asyu Chan Nair,
Yang Berhormat Senator Tuan Aknan, anak lelaki Etok, Yang Berhormat Senator Datuk Haji Bashir Haji Alias, dan Yang Berhormat Senator Datuk Nelson, anak lelaki Reganathan, dan Yang Berhormat Senator Datuk Mohan, anak lelaki Tangkar Rasu, yang telah membawa isu yang berkaitan dengan pendidikan TVET sebagai permulaan kepada penggulungan saya pada pagi ini. Yang Berhormat Senator Datuk Kesavadas dan juga Yang Berhormat Senator Datuk Nelson telah menyentuh mengenai pemerkasaan bidang TVET dan mencadangkan untuk mewujudkan kerjasama dengan industri agar kurikulum yang dibangunkan dapat memenuhi permintaan industri dan meningkatkan kembali pasaran serta pemadanan kerjaya graduan TVET. Untuk makluman, dalam usaha menjayakan agenda pemerkasaan TVET, kerajaan telah meluluskan penubuhan Majlis TVET Negara atau MTVET pada 18 Disember 2020 baru-baru ini. Majlis yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri ini dianggotai oleh 4 orang Menteri Yang Berhormat Menteri Kanan, 9 orang Menteri dan Ketua Setiausaha Negara serta 2 tokoh industri dan 2 ahli akademik. MTVET ini berperanan sebagai badan tertinggi membuat keputusan berkaitan dengan hala tuju TVET negara serta berperanan menyelaraskan ekosistem TVET, melintasi kementerian dan semua institusi TVET serta industri. KPT melalui Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti yang telah dipertanggungjawabkan sebagai urustia induk bagi menjelaskan majlis ini. Selain itu, dalam usaha menambahkan nilai kemahiran pelajar dan juga memberi impak positif terhadap aspek guna tenaga pekerjaan serta meningkatkan penglibatan industri, KPT melalui JPPKK telah melaksanakan beberapa inisiatif. Yang antaranya, saya ringkaskan sini ialah pertama, membuat program berpacukan industri melalui Talent Enhancement Program dengan izin ataupun TEP yang melibatkan aktiviti-aktiviti pembelajaran pelajar di industri-industri yang terpilih. Yang kedua, pemantapan program pendigitalan dalam pendidikan TVET ataupun 4IR flagship dengan izin, dan yang ketiga pelaksanaan program penjana KPT CAP, yang keempat menambah baikkan dasar berkaitan ekosistem TVET melalui Majlis TVET Negara. Melalui inisiatif seumpama ini, kemahiran graduan diharapkan akan dapat dipertingkatkan selari dengan keperluan industri. Dan sebagai nilai tambah dan juga untuk menjamin kekuatan CJ TVET ini, untuk makluman yang hormat sekalian, kesemua program TVET yang ditawarkan mendapat akreditasi daripada Agensi Kelayakan Malaysia ataupun MQA, Lembaga Teknologis Malaysia MBOT dan juga Lembaga Jurutera Malaysia BM. Dalam hubungan ini juga, bagi memastikan program-program yang ditawarkan ini tetap bernilai tinggi dan menepati keperluan industri, Kementerian sentiasa merujuk kepada pelbagai sumber data dan polisi negara seperti dokumen WKB 2030, RMK ke-12 serta laporan senarai pekerjaan kritikal 2019-2020 ataupun CUL 2019-2020 yang diterbitkan oleh Talent Corp, data dari ilmiah dan juga laporan Pricewaterhouse Corpus PwC. Dalam konteks ini juga, suka saya nyatakan bahawasanya kita memandang serius tentang kepentingan TVET ini dan juga kualiti yang dihasilkan. Sebab itulah keboleh pasaran graduan TVET ini menjangkau kepada 90 lebih daripada 95%. Tan Sri Ketua Dewan, terima kasih juga diucapkan kepada Yang Berhormat Senator Datuk Nelson dan juga Yang Berhormat Senator Wan Aknan di atas keprihatinan terhadap kebajikan pelajar-pelajar dari golongan 40 dalam jurusan TVET ini. Ahli-ahli yang berhormat telah mencadangkan agar diwujudkan satu mekanisme bagi membiayai kos pengajian serta disediakan allowance khas untuk pelajar dari keluarga B40. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat sekalian, pada masa ini JPPKK melalui bahagian beasiswa telah menyediakan bantuan keuangan kepada pelajar kolej komuniti, kepada pelajar program CJ Kolej Komuniti yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Bermula pada tahun 2021, syarat penerima bantuan keuangan ini telah diperluaskan daripada had keluarga yang berpendapatan RM3,000 kepada pelajar dari keluarga yang berpendapatan B40. Selain itu, tempoh pemberian bantuan juga telah dipindah daripada 2 semester kepada 3 semester. Maknanya peningkatan kepada 1 semester. Di awal pengajian dengan jumlah keseluruhan bantuan yang diterima adalah sebanyak RM5,400. Selain itu juga terdapat agensi-agensi luar yang turut menawarkan derma siswa atau bantuan kepada pelajar-pelajar di politeknik atau kolej komuniti, yang antaranya adalah seperti saya nyatakan di sini, Yayasan Tenaga Nasional, Yayasan Samdabi, Lembaga Zakat Negeri dan beberapa agensi yang lain lagi.
Yang Berhormat Senator Datuk Nelson dan Yang Berhormat Senator Datuk Mohan juga telah menyentuh berkenaan sistem penarafan bagi Institut TVET dalam memenuhi keperluan pasaran kerja di dalam era revolusi industri 4.0 ataupun 4.0. Untuk makluman ahli Dewan, program-program TVET di Malaysia dikawaselia oleh dua badan agensi sebenarnya saya nyatakan sebentar tadi. Di bawah pelaksanaan sistem jaminan kualiti tunggal TVET, MQA dan JPK telah melaksanakan jaminan kualiti program TVET berpandukan kepada standard TVET yang tertera dalam Kod Amalan Akreditasi Program TVET atau lebih dikenali sebagai COP-TPA. Code of Practice for TVET Program Accreditation. Justru adalah diharapkan dengan pemakaian COP-TPA ini dalam proses jaminan kualiti program TVET termasuk program-program yang menjurus kepada bidang berkaitan IR 4.0 akan dapat menghasilkan graduan tersedia industri yang boleh memenuhi kehendak pasaran kerja dan kerjaya. Tan Sri Yang Di-Pertua Dewan, Yang Berhormat Senator Datuk K. Salvadas juga bertanyakan berkenaan dengan mekanisme yang diambil oleh pihak kementerian dalam mendorong lepasan SPM dan STPM, terutamanya yang berbangsa China dan India untuk menyertai bidang TVET. Untuk makluman yang berhormat, KPT menyokong aspirasi nasional keluarga Malaysia yang dilancarkan oleh kerajaan, khususnya dalam aspek penyediaan akses pendidikan tinggi kepada semua kaum, dan ini dapat dilihat melalui penerapan atau penetapan syarat-syarat kemasukan pelajar ke politeknik dan kolej komuniti yang terbuka kepada semua warga negara tanpa mengira kaum. Oleh itu, semua pelajar lepasan menengah berstatus warga negara Malaysia berpeluang untuk melanjutkan pengajian di politeknik dan kolej komuniti berdasarkan syarat kelaikan yang bersesuaian. Tidak ada sebarang kuota ditetapkan. Untuk pengetahuan ahli yang berhormat juga, sehingga 30 April 2021, data enrolment pelajar berbangsa China dan India yang melanjutkan pelajaran ke politeknik adalah seramai 2,090 orang bagi pelajar berbangsa China dan 8,026 orang bagi pelajar berbangsa India. Bagi menggalakkan lebih ramai kemasukan pelajar kaum China dan India dalam bidang TVET serta kaum-kaum lain, aktiviti promosi ke sekolah vernacular bagi memberikan pendedahan dan pengetahuan peluang pembelajaran dan bidang TVET di politeknik dan kolej komuniti akan terus diperhebatkan pada masa akan datang. Dalam konteks ini, saya juga suka untuk menyeru kepada semua yang berhormat agar bersama-sama memainkan peranan untuk kita mempromosikan TVET ini kepada kaum-kaum bukan bumi putera, supaya agenda untuk memperluaskan TVET ini dapat dilaksanakan sebaik mungkin menyeluruh merentas semua kaum. Ini adalah penting dan ini adalah tanggungjawab kita bersama. Ucapan terima kasih juga saya berikan kepada Yang Berhormat Senator Datuk Nelson yang telah menyarankan untuk memperkasakan program latihan industri berstruktur atau SIP serta meningkatkan pelibatan syarikat-syarikat korporat untuk mengambil pelajar-pelajar tempatan menjalani latihan industri di syarikat mereka. Suka saya kongsikan di sini, KPT melalui JPKK telah pun melaksanakan program latihan industri berstruktur atau SIP. Program ini merupakan program penempatan pelajar latihan industri secara berstruktur dan seterusnya ditawarkan penempatan di industri secara kekal sekiranya layak. Dan untuk makluman semua, sehingga September 2021, sebanyak 21 industri telah menawarkan penempatan kepada 2,968 orang pelajar tahun akhir untuk menjalani latihan industri dan sekaligus menawarkan penempatan pelajar penempatan pekerjaan. Antara syarikat yang terlibat, saya nyatakan sini adalah antaranya Western Digital, Panasonic, Sushi King dan Maybank. Untuk malam yang Pak Senator juga, syarikat-syarikat yang mengambil pelajar untuk menjalani SIP ini telah pun diperakui oleh Talent Corp dan layak mendapat insentif potongan cukai 2 kali untuk perbelanjaan berkaitan ditanggung oleh pelatih semasa program perkenaan. Maknanya, syarikat terlibat ini akan mendapat insentif potongan cukai jikalau mereka komit dengan apa yang telah pun kita usahakan. Selain daripada itu, Tuan Yang Pertua Dewan, Yang Berhormat Senator Haji Bashir juga telah mengutarakan cadangan untuk menubuhkan pusat-pusat latihan dalam bidang sektor pembinaan. Untuk makluman ahli yang berhormat, bidang pembinaan merupakan salah satu bidang utama yang ditawarkan oleh politeknik dan juga serta kolej komuniti. Bagi mempersiapkan graduan dan komuniti dengan pengetahuan serta kemahiran terkini dalam bidang pembinaan, JPPKK telah mengambil inisiatif dengan menubuhkan Center of Bidding Technology atau COBTech di Politeknik Melaka yang menjadi pusat rujukan dalam bidang pembinaan. COT ini juga merupakan rakan kolaborasi aktif bersama CIDB
ataupun Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia serta telah mendapat tauliah sebagai pusat penilaian kompetensi dalam teknologi bangunan. Penubuhan COT dalam bidang pembinaan ini bukan sahaja memperkukuhkan lagi set kemahiran yang diperlukan pelajar, malahan terus membantu perkasakan lagi kemahiran pekerja sedia ada seiring dengan keperluan penjelasan industri. Yang berhormat ya, mungkin tak istilah-istilah kependekan Inggeris tu ada dalam bahasa kebangsaan? Saya fikir ada. Itu mohonlah. Ya. Terima kasih Tan Sri. Sebab kata orang langkah 1000 dimulakan yang pertama. Saya amat setuju. Saya akan sarankan kepada kementerian nanti untuk membahasakan semuanya dengan bahasa Melayu. Terima kasih. Ya, masih. Tan Sri Yang Tuan Dewan, perkara kedua yang ingin saya jelaskan di sini adalah berkaitan dengan Pembadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional ataupun lebih dikenali sebagai PTPTN, dan ini mendapat respon yang cukup positif daripada Yang Berhormat Senator Datuk Wira Osman Abdul Aziz, Yang Berhormat Senator Insinyur Teknologis Haji Khairil Nizam Khairuddin dan juga Yang Berhormat Senator Tuan Aknan yang telah mengemukakan beberapa soalan mengenai diskaun bayaran balik pinjaman PTPTN. Untuk maklumat yang berhormat sekalian, model pembiayaan yang digunakan oleh PTPTN amat bergantung pada prestasi pembayaran balik sebagai sumber dana utama bagi pembiayaan pinjaman sedia ada dan juga baru. Pemberian insentif diskaun bayaran balik yang telah pun dilaksanakan oleh PTPTN secara berperingkat mulai 2012 hingga berakhir 2018 adalah antara lain berjaya menarik minat peminjam yang tidak pernah membuat pembayaran balik serta peminjam yang membuat bayaran balik secara konsisten untuk tampil membuat perundingan seterusnya mula membuat bayaran balik secara konsisten serta pembayaran secara penyelesaian penuh. Adalah diharapkan pemberian insentif diskaun pembayaran balik oleh kerajaan akan dimanfaatkan sepenuhnya oleh peminjam untuk tampil membuat bayaran balik secara lebih awal dan konsisten, seterusnya membantu untuk berkukuhkan kedudukan keuangan PTPTN. Kementerian turut mengambil maklum mengenai cadangan agar pelaksanaan insentif diskaun ini dilanjutkan. Walau bagaimanapun, ia adalah tertakluk kepada kajian lanjut mengenai implikasi keuangan serta kelulusan kerajaan. Kerana apabila PTPTN terpaksa membuat diskaun, PTPTN terpaksa membuat sebenarnya pinjaman dengan terpaksa membuat permohonan kepada MOF, dan MOF akan memberikan bergantung kepada kelulusan oleh MOF. Dan sebagai yang terakhir, kerana masa tidak mengizinkan, Tan Sri Yang Tuan Dewan, Yang Berhormat Senator Datuk Haji Jafridin bin Haji Attan juga telah bertanya mengenai hala tuju penerima beasiswa My Brain Science dengan izin, serta sejauh manakah keberhasilan graduan ini dalam memenuhi keperluan pendidikan negara. Untuk makluman, Mesyuarat Jemaah Menteri pada 21 September 2011 telah bersetuju supaya diwujudkan satu skim beasiswa My Brains. Minta maaf dengan izin, Tan Sri. Saudara bersua kembali langsung dari Parlimen bersama saya Andy Reza Rohadian. Ketika ini Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Dr. Ahmad Mazrizal Muhammad sedang membuat penggulungan bagi perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2022 atau Bajet 2022. Anda boleh terus mengikuti sesi penggulungan perbahasan Bajet 2022 menerusi aplikasi dan juga laman web RTM Klik. Kami akan menyiarkannya sehingga selesai. Bukan saja untuk penggulungan melibatkan KPT, malah beberapa lagi kementerian akan menyusul selepas ini. Terdahulu, ketika waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan, Datuk Dr. Ahmad Mazrizal Muhammad telah memaklumkan bahawa Kementerian Pengajian Tinggi KPT telah pun mengaktifkan bilik gerakan bagi mengumpul data berkaitan mahasiswa terjejas banjir di seluruh negara. Langkah itu bertujuan menyelaras usaha pemberian bantuan kepada mereka. Kesemua maklumat berkenaan diperoleh dari institusi pendidikan tinggi IPT di seluruh negara. Dewan Negara turut dimaklumkan hari ini, koperasi yang terjejas akibat bencana banjir layak menerima bantuan sehingga RM30,000 di bawah tabung kecemasan koperasi. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Muslimin Yahya memaklumkan ahli yang terjejas digalak untuk memohon bantuan menerusi sistem permohonan dalam talian Suruhanjaya Koperasi Malaysia atau SKM. Dalam pada itu, Dewan turut dimaklumkan hari ini bahawa pelaksanaan pelan jalinan digital negara atau jendela
pengguna berjaya meningkatkan peratusan liputan 4G di Sarawak di kawasan berpenduduk kepada 81.37% pada suku ketiga tahun ini berbanding 73.76% sebelum inisiatif itu dilaksanakan. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin memaklumkan usaha penambahbaikan rangkaian tersebut akan diteruskan bagi memberikan kualiti pengalaman lebih baik kepada pengguna. Beliau turut memaklumkan sejak September 2020 hingga November lalu, sebanyak 81 tapak menara komunikasi baharu telah pun siap dibina di Sarawak. Selain itu, sebanyak 2,104 stesen pemancar telah pun dinaik taraf dan hampir 70,000 premis sudah tersedia dengan gentian optik. Penyediaan 240 daripada 523 jalur lebar satelit yang dirancang juga telah selesai dibina dalam tempoh berkenaan. Beliau turut memaklumkan hari ini bahawa Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM sentiasa memantau pakej jalur lebar mudah alih yang ditawarkan kepada pengguna. Ia bagi memastikan pengguna dapat menikmati kemudahan internet pada harga yang berpatutan. Pakej asas jalur lebar mudah alih saudara ditawarkan pada harga RM10, manakala harga pakej asas jalur lebar mudah alih berbayar pasca bayar pula ditawarkan pada harga RM8 dan secara umumnya pengguna boleh menikmati perkhidmatan jalur lebar mudah alih dengan harga serendah 27 sen sehari. Dewan turut dimaklumkan hari ini bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia komited untuk memperbaiki capaian internet di sekolah dengan menambah pemasangan hotspot dalam kawasan sekolah. Anda boleh kembali mengikuti kesemua sesi pertanyaan jawab lisan dan juga penggulungan bajet 2022 menerusi laman web dan aplikasi RTM Klik. Kami akan bawakan sehingga Dewan Negara selesai hari ini. Baik, insya-Allah saudara, Dewan akan disambung semula pada hari esok pukul 10 pagi. Kami akan bersiaran seperti biasa. Malam ini 10.30 malam, Berita Parlimen akan membawakan liputan menyeluruh sidang Dewan Negara bagi hari kedua minggu terakhir mesyuarat kedua penggal keempat Parlimen ke-14. Saya Indi Reza Rohadian. Salam hormat. Assalamualaikum.